A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita akan masuk kuliah yang berikutnya bertajuk Makanan dan Pemakanan Menurut Islam. Okay, untuk pertamanya kita buka kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik. Untuk tajuk kuliah kita pada petang ini, antara yang akan kita bincangkan adalah pertama, definisi makanan, yang kedua, kepentingan makanan halal dan baik, yang ketiga, kesan pemakanan yang haram, yang keempat, pengkelasan makanan, dan yang kelima, konsep pemakanan berkualiti. Baik, untuk definisi makanan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, makanan ni bermaksud apa saja yang boleh dimakan. Seperti roti, nasi dan lain-lain lah. Makanan juga boleh didefinisikan sebagai apa-apa saja bahan, sama ada bentuk pepejal ataupun cecair, yang mana kalau kita ambil, ia boleh dicerna dan diserap. Okay? Dan makanan ini yang kita ambil ni digunakan untuk membina dan mengekalkan tisu badan, mengawal atur proses badan dan juga memberikan tenaga kepada kita lah. Manakala dari sudut sains, tidak ada perbezaan antara makanan dan minuman, kerana kedua-duanya adalah dibawa masuk di bawah proses pemakanan. Jadi apa sebenarnya kepentingan untuk kita makan benda yang halal dan baik dalam Islam? Okay, yang pertama sebagai menunaikan perintah Allah Ta'ala. Okay, Allah suruh kita makan sesuatu yang halal supaya ianya menjadi darah daging yang baik. Okay? Allah suruh kita ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Okay? Sebab itu perintah Allah. Boleh jadi sesuatu makanan tu kita rasa baik untuk kita, tapi sebenarnya pasti ada hikmah di sebalik pengharaman ataupun larangan di sisi Allah Ta'ala. Okay? Yang kedua, sebab apa kita kena makan makanan yang halal dan baik? Sebab ianya kita ikut sunnah Rasulullah. Nabi SAW menunjukkan kepada kita tata cara pemakanan yang betul, serta menjelaskan maksud ayat Al-Quran yang biasanya turun dalam bentuk ayat yang umum. Maknanya Allah suruh kita ni jangan ambil makanan yang haram, yang tidak baik. Ambil makanan yang halal dan baik. Kemudian Nabi pun tunjuk contohnya makan makanan yang sihat lah. Okay, ada makan dengan tangan kanan contohnya, cara duduk, cara kunyah. Okay, itu semua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Okay, kemudian makanan yang halal dan baik ini juga adalah tradisi para Rasul. Bukan sahaja umat Muhammad, bahkan umat-umat yang terdahulu juga disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik. Maknanya makan makanan yang dah sembelih. Bila kita belajar sains, rupanya ada hikmah. Bila sembelih, segala darah-darah yang ada racun toksik itu dah pun mengalir keluar dengan baik dan selamat untuk kita makan. Okey, itu antara kepentingan kita makan makanan yang halal dan baik di sisi Islam. Apa kesan kalau kita makan makanan yang haram? Diazab dalam api neraka, hidup tak berkat, doa tak diterima, amalan tak diterima, hati jadi keras. Bila hati jadi keras, mudah untuk terjebak dalam perkara-perkara maksiat. Yang pertama, kalau kita makan makanan yang haram, kita na'udzubillah diazab dalam api neraka. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Ini menurut riwayat Tirmizi. Berkenaan hidup tidak berkat. Apabila hidup tiada keberkatan, seseorang akan hilang ketenangan. Rezeki yang banyak akan jadi rasa sedikit dan tidak cukup. Kemudian jiwa juga terasa sempit dengan ujian-ujian seperti masalah kesihatan, masalah keluarga, kereta rosak, motor rosak, serba tak cukup dan sebagainya. Itu puncanya daripada makanan haram. Kemudian doa tidak diterima. Seseorang lelaki melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut masai, mukanya berdebu, menadah kedua belah tangan ke langit dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal dia makan
haram, minumnya haram, pakaiannya haram, mulutnya disuapkan dengan benda yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doanya itu? Ini merupakan riwayat hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini menerangkan bahawasanya bila makanan kita ni haram, minuman haram, pakaian haram, macam mana Allah nak makbulkan doa kita lah. Okay. Kemudian kesan makan yang haram lagi, amalan tak diterima, doa dah tak diterima, hidup tak berkat, amalan pun tak diterima. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Rasulullah, doakanlah untukku supaya menjadi orang yang diterima doa-doanya oleh Allah. Lalu Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, wahai Sa'ad, berelokkanlah makanan kamu, nescaya akan diterima doa kamu. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, bahawa seseorang hamba yang memasukkan sesuap makanan yang haram dalam rongganya, nescaya tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Ini adalah riwayat Tabrani. Bukan sehari, bukan 2 hari, 40 hari. Sebaik sahaja masuk sesuatu yang haram dalam tubuh badan kita, kiralah 40 hari selepas itu segala amalan kita tidak diterima. Okay? Ini menunjukkan kesan bahayanya makan benda yang haram. Okay, dan akhir sekali, hati menjadi keras dan mudah melakukan maksiat. Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Apabila baik, nescaya baiklah seluruh tubuh badan. Dan apabila ia rosak, nescaya rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah, anggota tersebut adalah hati. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa benda yang kita makan akan jadi darah daging kita, akan jadi hati kita. Kalau benda yang haram menyebabkan hati jadi keras. Bila hati jadi keras, Nabi kata seketul daging tu kalau buruk, buruklah seluruh tubuh badan. Na'udzubillah. Kita jagalah apa yang masuk dalam tubuh badan kita. Pastikan benda yang halal lagi baik. Elakkan benda yang syubhah, kerana syubhah itu lebih kepada menuju kepada benda yang haram. Ini adalah perbincangan kita yang pertama. Ikuti rakaman yang seterusnya untuk sambungan kuliah kita pada minggu ini.